Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana. Warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu lepas sebulan tak silap saya minta cuti ke masjid sebulan, dan masjid ni adalah masjid yang kedua saya datang selepas sedikit diuji sikit banyak dosa agaknya. Masuk hospital sekejap, lepas tu berehat sekejap, jadi sambung balik pada malam ini yang kita berhenti pada 21 hari bulan 9 2022. Hari ini kita telah membicarakan tentang mengenai rukun solat yang ke-11, iaitu berkaitan dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita telah beritahu bahawa tahiyat awal kita hanya baca setakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh dah setakat tu. Kita terus bangkit pergi pada rakaat berikutnya. Tapi yang paling cantik kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad tu untuk tahiyat yang pertama adalah sunat. Baca tak apa, tak baca tak apa. Baca lebih afdal lah kalau sunat. Tapi kalau kita sambung wa ala ali Muhammad, hukumnya adalah makruh bagi tahiyat yang pertama. Berbeza dengan tasyahud yang akhir. Tasyahud yang akhir ini sebagaimana yang tersebut pada awalan dahulu, maknanya yang paling ringkas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, cukup dah untuk tahiyat akhir. Tapi yang paling afdalnya wa ala ali Muhammad. Jadi kita tak sebut wa ala ali Muhammad tu tak apa, sebab perkara itu sunat. Tapi bagaimanapun di dalam solat kita lakukan yang terbaik dalam hal yang beza dengan yang sebelum-sebelum ni. Itu pentingnya, walaupun perkara sunat, tapi kita jangan anggap perkara itu adalah perkara yang remeh. Manalah tahu dialah menyebabkan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, baru ni kita sebut mengenai sirah as-salah. Maknanya bagaimana cara untuk selawat. Dan banyaklah para ulama kata kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, cukup dah. Setengah kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya dua-dua pun tak apa. Sebut Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa, tak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun tak apa. Cuma apabila kita sebut dua perkara, pada sahabat sifat dia adalah dia akan tanya mana benda yang terbaik di antara dua perkara yang baik. Jadi nak sebut Sayyidina Muhammad ke atau tak nak sebut Sayyidina Muhammad ke? Jadi bagi pandangan saya, sebagaimana saya sebut jelas, di dalam banyak hadis-hadis yang kita bincang sebelum ni, tidak ada perkataan Sayyidina. Maka bagi pandangan saya kata kalau benda itu melibatkan dalam perbuatan solat, saya rasa eloklah, tak payah kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau luar solat, maka tak ada masalah tak sebut Sayyidina. Ustaz, saya dah semalam solat berpuluh-puluh tahun duduk sebut dalam solat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan. Maka dia juga tidak dianggap sebagai salah. Okey, tak ada masalah. Sebab-sebut yang mana terbaik bagi pandangan saya hasil kajian dan bacaan hadis yang lain. Apabila sebut mengenai rukun, sebagaimana yang lepas kita bincang mengenai niat, kita bincang mengenai qiyam, kita bincang takbiratul ihram, kita bincang mengenai rukun yang keempatnya Fatihah, kita bincang 5nya rukuk, yang ke-6 i'tidal, yang ke-7nya sujud, yang ke-8 duduk antara sujud. Yang ke-9 duduk kena baca tahiyat akhir, yang ke-10 kita baca tahiyat akhir, yang ke-11 selawat yang kita baca malam ni. Setiap rukun itu sudah tentu ada syarat-syaratnya. Mana ibadat kita ni sama. Semua ibadat kita dia ada syarat-syaratnya.
Kalulah solat, dia ada syaratnya. Nak selawat pun juga ada syaratnya. Saya remind balik pada tuan-tuan mungkin yang baru datang, yang agak keliru tentang syarat dan juga rukun. Saya sebut banyak kali benda ni. Tapi tak apalah. Kita sebut 10 kali, tuan dapat bawa balik satu ni pun cukup dah. Kadang-kadang kita keliru. Apa perbezaan di antara syarat dan rukun? Rukun ini adalah dalam ibadat. Syarat ini di luar ibadat. Tapi ibadat kita tak sah tanpa syarat tersebut. Sebagai contoh, kenapa ambil wuduk tidak disebut sebagai rukun? Sebab dia berada di luar solat. Maka wuduk itu dianggap sebagai syarat. Tapi solat kita tak sah. Kalulah wuduk tak ada. Tapi kenapa rukun iktidal dianggap sebagai rukun? Sebab benda tu ada dalam ibadat tu sendiri. Maka itu beza di antara syarat dan rukun, walau bagaimanapun kedua-duanya tidak boleh dipisah di antara satu sama lain. Kita pergi lagi. Wa syurutuha, dan syarat untuk kita selawat ke atas Rasulullah, dia kata apa sebut syarat? Mesti kita kena buat. Tak dapat tidak kena buat. Kalau tak buat, batal solat. Dia kata inna syuruta as-salati ala nabi tattafaqu ghaliban ma'a syurut at-tasyahud. Dia kata kebanyakan syarat-syarat yang ada dalam selawat, sebab selawat ni rukun yang ke-11, wajib kita kena buat. Maka syaratnya hampir sama juga dengan syarat-syarat yang kita bincang sebelum ni dalam bab tasyahud. Iaitu yang dimaksudkan syarat di sini, yang pertama dia kata yasma'a nafsuhu biha idza kana mu'tadilus sam' hatta tusamma qira'atun wa la yakfi imraruha 'ala adh-dhihni wal qalb kama yaf'alu kathir minan nas al-yawm. Berhati betul-betul. Sebab kita bincang banyak kali dahulu, di dalam rukun solat kita yang 13 tu dipecahkan pula kepada 3 kategori. Satu dinamakan sebagai rukun qauli, yang kedua dinamakan sebagai rukun fi'li, yang ketiga dinamakan sebagai rukun qalbi. Dan 13 rukun solat. Rukun qalbi hanya satu saja, iaitu niat. Tapi kalau sebut rukun itu adalah rukun fi'li dan qauli, dia banyak. Dan rukun fi'li ni berdiri tegak, rukuk, iktidal. Benda tu kalau kita tak baca pun sami Allahu liman hamidah, kalau kita tak baca subhanahu wa ta'ala, sujud kita tak baca subhanal azim, duduk antara sujud tak baca rabbil ghfirli, sah solat kita tak? Sah. Sebab semua hak saya sebut tadi dikategorikan sebagai rukun fi'li. Cuma pahala sunat kalau kita baca. Tapi kalau rukun qauli, maka tak cukup dengan buat, wajib kena baca. Dengan lisan, dengan jelas, dan kita maklum bahawa kita lafaz. Antaranya takbiratul ihram. Tak boleh setengah kita dah biasa takbir, maka dia seolah-olah dia lafaz dengan hati. Mulut tak bergerak. Maka angkat tangan begitu, mulut tak baca, batal solat. Sebab takbiratul ihram rukun qauli. Begitu juga apabila kita baca Fatihah, sebab kita dah biasa baca Fatihah sambil menyengging, sambil berlari kita boleh baca Fatihah. Tiap-tiap hari baca Fatihah. Rupa-rupanya kita baca dengan hati kita. Mulut bergerak tapi hati kita baca. Batal solat dia? Batal. Sebab dia rukun qauli, wajib dilafazkan. Termasuk dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal tak termasuk sebab tasyahud sunat. Kalau baca lagi cantik. Tapi tasyahud akhir ni wajib kena baca. At-tahiyyatul mubarakatus salat. Kena jelas. Ulama dulu kata, kita kena baca benda tu seolah-olah kita dengar di telinga kita. Tapi tengok-tengoklah. Kalau telinga kita tak berapa betul, nanti kita baca tasyahud kita, satu masjid dengar. Maknanya, nak beritahu di situ, kita kena pasti, kita kena lafaz. Maka begitu juga dengan selawat. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan ketika itu tasyahud kita dah habis dah. Masuk rukun yang baru, Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun dia kata wajib dibaca dengan lidah. Tak boleh kita baca dengan hati. Tak boleh kita baca dengan akal kita. Kama yaf'alu kathirun minan nas. Kama yaf'alu kathirun minan nas al-yawm. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang solat pada hari ini. Penting tuan-tuan. Kita nampak benda tu simple. Jadi kalau lepas ni, kita kena baca dengan jelas. Tapi kalaulah walaupun begitu, tetap kita tegur. Jangan sampai kita baca, kita nak dapat benda tu sah solat kita, tapi kita ganggu jemaah kita dengan bacaan kita tadi. Buat pula baca tu dengan petai jering, semua baru melaka baca.
Maka ketika itu hukumnya bertukar menjadi haram sebab kita mengganggu jemaah yang lain. Itu kita kena perhati. Yang kedua dia kata, apabila kamu membaca selawat ke atas Rasulullah untuk rukun yang ke-11 tadi, al-qu'udu fayushtaratu an yaqra'us salata wa huwa qa'idun. Dia kata, lizalika ya'tabil qu'ud lis-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun li'anna mahallu liwajibin fayajibu taba'an laha illa idza kana ma'dzura. Kita maklum bahawa kalaulah tasyahud akhir kita wajib kena baca sambil duduk, begitu juga dengan selawat wajib dibaca sambil duduk, tidak sah kalau kita baca sambil berdiri, sambil kedudukan selain daripada duduk, illa ma'dzura, melainkan dalam keadaan uzur. Uzur cerita lain. Sebab dia kata fayaqra'u alal kayfiyatil lati yatamakkanu biha. Bagi orang yang uzur, maka bacalah sekadar mana kedudukan yang dia mampu duduk. Kalau dia mampu sambil berdiri, berdirilah. Kalau sambil duduk sambil baring, baringlah. Cuma saya perlu ingat di sini tuan-tuan. Kalau saya sebut perkataan uzur, bukan bermaksud sakit saja. Berkemungkinan kita semayang di atas kenderaan. Itu juga uzur. Apabila kau tanya kita, apa maksud uzur? Uzur maksudnya kita tidak dapat melakukan ibadat seperti mana biasa. Contohnya kita kata uzur disebabkan semayang sambil rokok. Duduk atas kereta nak rokok macam naik Asia. 3 inci je lutut dengan kursi orang lain. Macam mana kita nak rokok, nak sujud? Maka kita solat sambil duduk. Maka ia dikategorikan sebagai uzur. Jadi kita buka pemahaman kita. Uzur dan sakit itu salah satu daripada uzur. Bukannya sakit itu mestinya uzur. Tidak. Maknanya dia terbalik. Mana duduk di dalam sakit tu kategori uzur sahaja. Tak mesti sakit tu dia tu satu tu je uzur. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Okey. Selain daripada itu dia kata antakunas salatu ba'da faraghihi min tasyahhud falau qaddamaha alaihi lam ya'tadda biha. Istilah kita baca selawat rukun yang ke-11 itu setelah selesai kita baca tahiyat. Sebab tahiyat kita sebut tadi kan, tahiyat kita siapa asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sebut nama tasyahud, maka jawapannya lah sehingga wa anna Muhammadar Rasulullah. Sekat tu je. Sebab tu nama dia tasyahud, sebabnya asyhadu an la. Jadi hak selepas daripada tu dia masuk rukun yang lain, iaitu selawat tadi. Saya sebut tadi. Maknanya kalaulah solat kita walaupun rukun di solat kita ada 7 ayat, tiba-tiba kita tukarkan ayat berterabur. Contohnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Ingat kau ayat terakhir, rupa-rupa dia sambung dengan maliki yaumiddin. Lepas tu baca pula alhamdulillah, dia berteraburkan. Boleh tak ustaz? Tak boleh, batal solatnya. Begitu juga dengan tasyahud. Tasyahud dia ada turutan, maka hendaklah baca selawat setelah daripada kita baca tasyahud asyhadu an la ilaha. Kalaulah ada orang yang baca lebih awal, dengan tahiyat ni, dia baca selawat dulu, barulah at-tahiyatul mubarak. Boleh tak? Maka selawat tadi dianggap sebagai batal, maka wajib kena baca di hujungnya nanti. Bukan batal solat, selawat tu je yang batal. Maka baca tahiyat balik. Sehinggalah sampai asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana yang kita lakukan seperti biasa. Yang keempat, dia kata ayyal tazima bil alfazi makhsusati biha wa khassatun lafzus salah falau adala ila lafz salam ar-rahmah lam yajuz. Jadi jangan cubalah kita nak tukar-tukar perkataan tu. Tiba-tiba kita ni Allahumma salli ala Muhammad, tiba-tiba kita nak tukar perkataan assalam ke ar-rahmah ke, tak payah. Jadi kita baca sebagaimana biasa. Begitu juga nama Muhammad tu wajib disebut. Walaupun serikah mana selawat kita. Mungkin kita boleh baca Allahumma salli ala Muhammad, okey. Allahumma salli ala Ahmad pun boleh. Sebabnya perkataan Ahmad itu disebut secara jelas di dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Datang. Jadi maknanya kita boleh selawat Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala Ahmad pun boleh. Tak payah buat hak pelik-pelik. Hak Muhammad, sebut hak Muhammad sebagai biasa. Saya beritahu tu suruh tahu, bukan suruh buat.
Jadi maknanya tidak perlu kita tukar pada perkataan lain. Dan terakhir dan sebelum terakhir, selawat ini mestilah kita kena sebut dalam bahasa Arab. Tak boleh nak sebut dalam bahasa Jawa ke, nak sebut bahasa Kelantan ke, Terengganu Melayu ke, tak boleh. Melainkan orang tu memang pekat sangat bahasa baru masuk Islam, dia tak boleh sebut kataan Islam dan sebagainya, maka bolehlah dia sebut bahasa-bahasa dalam bahasa mereka, tapi dalam waktu yang sama. Perlu mereka ni belajar sebut dengan perkataan yang betul. Dan terakhir sekali, syarat untuk selawat dalam rukun yang ke-11 ini, at-tertib fi sirah as-salah kama waradat. Maknanya kita kena ikut tertib lah. Maknanya sebagaimana yang diajar sekarang, Allahumma salli ala Muhammad, itu cukup cantik. Tak payahlah kita nak ubah, pergi kepada perkataan-perkataan yang selain daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, saya buka soalan. Kalau ada soalan apa-apa, silakan. Boleh. Hmm. Okey, baik. Faham. Okey. Isu solat di dalam kenderaan, baik kita solat di dalam kapal terbang. Contohnya, kita solat kapal terbang, tidak ketika itu kita dalam keadaan pakaian yang kotor. Pakaian kotor khususnya. Kalau kita ada wuduk, kita dengan sempurna, pakaian kita bersih, kita solat di atas kapal terbang tu, mungkin ulama kata ada suruh ulang balik, ada ulama kata cukuplah begitu. Yang jadi isunya sekiranya kita duduk atas kapal terbang, duduk atas kapal terbang dengan keadaan pakaian yang kotor dan tidak ada pakaian yang lain, tapi kita ambil wuduk dengan cara sempurna, seperti biasa. Cuma pakaian kita tidak kotor. Dalam mazhab Syafi'i kata, kita semayanglah dalam keadaan sebegitu, dari sampai di bawah nanti, kita qada ulang balik solat tersebut. Kalau dah habis waktu, niat qada. Kalau tak habis waktu lagi, semayang seperti biasa. Tetapi dalam hal itu, jumhur para ulama ada mengatakan, jumhur ni majoriti. Para ulama ada menyebut, kalaulah seseorang itu solat dengan seadanya ketika itu, walaupun pakaian yang kotor, maka diberi pilihan. Kalaulah solat tu dah sempurna dalam terbang tadi, landing dah sampai di airport, dia tengok waktu masih ada lagi, diberi pilihan nak ulang boleh, tak nak ulang pun tak apa. Beza dengan Syafi'i tadi, mesti kena ulang. Tapi majoriti para ulama, dia ambil yang ni. Hak nombor 2. Terpulang pada tuan-tuan nak ambil mana satu pun tak apa. Boleh lah? Okey. Nanti saya beritahu satu, marah saya nanti. Saya beritahu hak nombor 2 sekali. Sebab berdasar pada hadis, Iza amartukum bi amrin, fa'tu bihi mastata'tum. Apabila kamu diperintah untuk melakukan sesuatu ibadat, maka lakulah dengan keadaan sedemikian. Sebagaimana nak kita sebut dulu, sebagai contohnya kata masjid kita, tangga, katakanlah tangga ni, masjid ni, 3 nak tangga lah. Contoh masjid kita tak ada tangga. 3 nak tangga. Jadi nak berdiri tempat lain tak ada. Tempat tu ada. Jadi tangga menghadap kiblat tak jadi masalah. Yang jadi isunya tangga yang sebelah sana. Sebab tangga dia memanjang begini. Kiblat sebelah sana. Hak ni panjang gini tak jadi masalah. Jadi kita pun semayang belakang. Confirm lah. Akad takbir tak ada masalah. Sampai dekat kena rukuk dengan sujud. Nak sujud lagu mana? Muat tapak kaki. Jadi para ulama ada mengatakan bahawa semayang sebegitu, terpulanglah kemudian yang kamu nak menggantinya ataupun tidak. Tapi yang paling backing Syafi'i lah. Tapi Syafi'i kemudian pun dia kata tak payah ganti. Sebab kita solat tu memang gitu ya ada. Contohnya kedua, hujan. Bumbung tak cukup. Kalau kita katakanlah kita bawa sejadah. Kita mungkin boleh semayang atas jalan raya yang bersambung jemaah sampai keluar. Tapi hujan tak boleh. Jadi terpaksa semayang atas tangga. Yang tangga tu hanya muat untuk kapak kaki kita. Sekaki je. Tak rokok tak boleh. Maka bagi pandangan saya, banyak rujukan yang telah kita baca. Maknanya solat sebegitu, rokok setakat mampu. Jangan rokok, jangan sujud atas belakang orang, sudah. Jadi maknanya cukup dengan solat itu. Lagi? Makna yang tadi saya sengaja, saya tak suka guna perkataan istilah solat hormat waktu ni. Sebabnya solat ni dah masuk waktu, kita solat je. Jadi sebab ditanya juga solat menghormat waktu tadi, tak apa, saya sebut solat menghormati waktu tadi. Lagi? Tak apa, silakan. Saya suka soalan. Soalan ni yang boleh menyebabkan saya rehat sekejap. Ada lagi? Okey, tunggu dapat wahyu nanti, tanya balik.
Okey, sekarang ni kita cerita pasal syarat, sekarang ni kita masuk bab sunat. Sebab itulah kita kata, apabila kita masuk pada solat, pada tahiyat akhir. Jadi saya sebut tadi, hak paling apa nama ni, ringkas untuk tahiyat akhir, lepas syahadah, Allahumma salli ala Muhammad, cukup setakat tu. Dah boleh dah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wa ala ali Muhammad tu sunat. Tapi kan tahiyat awal, kalau kita baca siapa wa ala, contoh tahiyat awal, asyhadu Allahumma salli ala Muhammad sunat, tapi kalau kita baca wa ala ali Muhammad untuk tasyahud pertama, maka dia akan bertukar menjadi makruh. Tersebut awal tadi. Untuk tasyahud awal. Hati-hati. Kadang-kadang ada yang baca kuat-kuat di sebelah saya, kadang-kadang saya dengar tahiyat awal ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siap kama sallaita ala Ibrahim lagi. Mungkin saya anggap mungkin dia telajuk kot, betul tak ada ketika itu, dia langgar je. Jadi tak betul. Sekarang ni soalannya, adakah wa ala ali Muhammad ni, apa maksud ali Muhammad ni Ustaz? Ali Muhammad ni maksudnya kita doakan sekali, bukan setakat Nabi, kita doa juga untuk ahli keluarga dia. Itu maksud ali Muhammad. Jadi doa sekali untuk ali Muhammad tu maknanya benda tu sunat. Buat tak apa, terbuat tak apa. Allah, buat je lah, bukan kena naik bas pun nak baca benda tu. Sambung je sikit je. Kita buat yang paling sempurna. Cuma di dalam bab ini, maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis 408 dengan hadis 1232 dari Imam Bukhari juga Imam Muslim, menyatakan bahawa apabila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah selawat yang paling sempurna sekali? Maka Nabi pun ajarlah selawat tu. Nabi tak sebut perkataan wa ala ali Muhammad. Di situlah para ulama mengatakan bahawa tak wajib. Walau bagaimanapun, ada ulama kedua, Syafi'i juga. Sebab tu saya kata, berselisih dalam bab fiqh ni, hak mazhab lain-lain, Hanafi, Maliki tu, dah kira jauh dah tu. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i sendiri pun, dia ada pandangan yang berbeza-beza. Sebab tu saya selalu sebut ke Haji Ahmad. Haji Ahmad, kalau kita ada banyak pandangan para ulama di dalam mazhab Syafi'i, khususnya berbeza-beza pandangan, itulah nama dia adalah ilmu. Itu nama dia ilmu. Jadi mudah. Kalau apa-apa hal berlaku kepada kita, kita terlupa ke atau terdengar orang cakap, orang buat ke, kita tidak mudah melatah benda tu salah. Sedangkan benda tu ada. Cuma hak biasa kita buat, yang contohnya begitu. Jadi walau bagaimanapun, ada hadis yang lain yang telah diwayatkan oleh hadis yang sahih juga. Ada kata baca wa ala ali Muhammad ni wajib. Bukan sunat sebagai saya kata tadi. Berdasarkan kepada hadis, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kata, wahai sahabatku, bacalah ketika selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka hadis ini menunjukkan seolah dia wajib. Qulu, bacalah wajib. Apalah wajib? Wal amru yaqtadi lil wujub. Maknanya kalau mana-mana perintah yang ada dalam Quran dan hadis, ia menunjukkan wajib. Jadi ada dua pandangan di sini. Okey, pandangan mana hak paling tepat Ustaz? Pandangan yang pertama, iaitu wa ala ali Muhammad tu sunat. Baca tak apa, tak baca tak apa. Kalau rasa-rasa pahala dah banyak, tak payah baca. Kalau rasa pahala tak ada, baca. Terpulang lah. Wallahu a'lam bissawab. Maka disebut lagi, wa anna aqallas salata 'ala nabi wa 'ala Allahumma salli 'ala Muhammad wa alihi. Kalau kita rasa malah nak sebut Allahumma salli 'ala Muhammad, sebut dah Muhammad. Wa 'ala ali Muhammad, nak sebut pula Muhammad. Kita tak nak baca. Kita kata Allahumma salli 'ala Muhammad wa alihi. Cukup. Tapi kalau baca Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad, itu lebih baik. Okey? Boleh nak? Okey. Para ulama ada menyebut wa yukrahu an yaqra syai'an min al-Qur'an fi halati at-tashahhudi li'annahu halatu min ahwali as-salah lam yushra' fiha al-qira'ah fa karahat kar-ruku'i was-sujudi. Sama je dengan tempat-tempat lain. Sebab setiap kedudukan kita telah disyariatkan untuk lakukan, untuk baca wirid-wirid doa-doa yang tertentu. Tiba-tiba sampai dekat rukuk, kita pun sepatut subhana rabbil azim. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi hukumnya adalah makruh sebab kita baca bukan pada tempatnya. Tapi kalau tersalah, tak apa. Kita gustan balik. Kadang-kadang kita dengan mengantuk semayang subuh. Semayang subuh,
Ada je kawan kita sebelah kita tu nampak dah mengantuk ni. Ketika rukuk, masa ketika rukuk tu at-tahiyat, kejut itu. Tu saya salah tu. Dia tersalah. Dia mengantuk sangat. Kita tak apa. Tapi hukumnya adalah makruh. Begitu juga kalau masa tasyahud kita pergi baca ayat Al-Quran. Nanti kita cerita nanti. Kalau tak imam baca panjang sangat tasyahud. Imam baca sangat. Habis dalam kitab perukunan dia baca habis. Dia sambung. Kita hak retinya setakat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak reti nak baca benda lain. Kita pun lama sangat tu imam ni nak mengelakkan kita ni lalai, kita pun baca apa? Yasin wal Quranil Hakim ketika baca tasyahud. Jadi hukumnya adalah makruh. Sepatutnya nanti kita bincang depan. Lepas tasyahud tu adalah disunatkan kita baca apa-apa doa, bukannya dengan membaca ayat Al-Quran. Nanti kita sebut di depan nanti. Bukan depan, dah dekat depan. Lepas ni terus. Nombor 3. Ad-du'a. Dia kata, "Idza faraghal musalli min tasyahhudi was salati 'alan nabi, yad'ullahu ta'ala bima ahab." Apabila kamu selesai baca tasyahud, selesai selawat ke atas Nabi dan ahli keluarganya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebut depan, hak selawat hak paling baik. Sambung lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling sempurna sekali, yang terbaik. Yang terbaik. Kita sebut motivasi kita lah. Motivasi kita. Dalam hidupan kita umur berapa sekarang ni? Kita umur berapa? Umur kita majoriti di sini tolak campur sekitar 45 hingga 60 di antara kita. Betul tak? 45, yang ni lebih kurang 60. Kita lah campur-campur. Jadi kita tanya diri kita, sejak bila kita mari masjid? Sejak bila kita sembahyang sunat? Sejak bila kita kena tazkirah? Adakah dengan masa-masa yang lepas tu boleh kita qada balik? Boleh. Inilah masanya. Lepas sembahyang isyak kali. Kalau kita tahu kita ni jenis orang yang tak berapa disiplin, apa salahnya selepas isyak kan sembahyang tu witir 2 rakaat, 3 rakaat. Sebab kita tahu dah. Sebab zaman muda kita tak pernah buat. Tak pernah buat sunat witir. Sunat witir ni kita tahunya, sunat witir ni ada ke bulan-bulan biasa, ingat ke bulan puasa je. Tu bukti dia tak nak buat. Lepas sembahyang isyak tu buat witir. Mamalah sunat ni afdal buat kat rumah. Tapi kalau kita tahu, kita balik ke rumah, banyak ujian-ujian. Isteri tengok, ajak tengok bola lah, anak ajak main game lah, macam-macam. Jadi, lebih baik kita buat sini. Sebab zaman muda kita tak buat. Inilah masa untuk kita qada balik. Begitu juga dengan bacaan ini. Selama ni kita solat. Tapi pandai nikah. Inilah kita nak qada balik yang lepas-lepas. Baca yang terbaik. Masuk sambung lagi. Kama sallaita ala Ibrahim. Sehinggalah habis. Maka dia kata, apabila selesai baca tasyahud dan selesai selawat ke atas Nabi dan ahli keluarganya, dia kata, yadu'ullahu ta'ala bima ahab. Dia kata, maka doalah apa doa yang kamu tahu. Mana selepas kamu baca tasyahud, sementara tunggu imam bagi salam. Walaupun dalam kitab fiqh ni, dia sebut dah, doa-doa tertentu. Antara kita doa selepas kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim tu, kita akan baca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak bagi salam lagi Pak Imam. Baca lagi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Tak bagi salam lagi. Rabbana, masuklah nak baca doa kunut, tak bapak kunut doa juga. Maknanya, yang dengan syarat, dia dikategorikan sebagai doa yang terbaik sekali. Jangan baca doa-doa yang lain. Melainkan doa itu adalah dikategorikan sebagai doa yang maksur. Itu yang terbaik. Dia tak salah. Mana-mana doa kita lakukan. Rabbana zalamna, Rabbana fil lana zunubana wali walidaina. Sementara tunggu imam. Tapi kena ingat, bagi imam, setiap kali kita kena fikir ke makmum ke belakang. Jangan cuba satu kita dalam kitab dia sambung baca dekat setengah jam baca tasyahud saja. Habis doa kat dia. Jangan. Cukuplah kita baca kama sallaita ala Ibrahim tu ala Ibrahim, atau paling tidak pun Allah maghfirli ma qaddam saya sebut tadi sudah memadai. Jadi imam dia tengok speak. Jadi di masjid ni saya bukan baru, saya tengok imam-imam di sini memang tak ada masalah. Sangat meraihkan jemaah dia. Jadi tak timbul isu sebab kita tahu Pak ni, imam kita kan, kadang-kadang yang belakang-belakang kita tu
Ramai geng-geng muda, hok lagi lutut belaka. Nah, hok tak boleh berdiri lama. Nah, hok kadang-kadang semayang dengan kita tu macam duduk atas riba kita. Nah, dia bersandar dekat kita. Nah, sakit belakang dan sebagainya. Jadi benda-benda seperti itu perlu kita raikan. Dan ada yang bawa anak-anak yang kecil dan sebagainya. Budak-budak ni dia bukannya boleh tahan lama. Lepas tu dia berlari. Lepas kita marah juga. Nah, jadi baca dengan keadaan sesuai. Dan keadaan yang maknanya kemampuan kepada berjemaah tersebut. Wa yusannu alla yazid, yang disebut sini al-imam fi du'a ala al-qadri tasyahudi was salat ala nabi li'annahu taba'a lahuma. Dia kata fa in zada lam yadur walakin yukrah tatwil. Dia kata bi ghairi ridha al-ma'mum. Dia kata bagi imam-imam memadailah baca-baca yang paling ringkas sekali, melainkan dia kata makmum marah. Apa tu imam ni baca tasyahud pendek sangat. Obat tak ada yang marah pak imam begitu. Kalau tak imam baca hak panjang lagi yang marah dah. Hak pendek syukur kata alhamdulillah. Tengok tak imam hari ni tak imam tinggi ke tak imam besar. Tengok kan. Kalau tak imam besar baca panjang. Ni baca contoh ni kita katakan. Tak ada jemaah yang seronok kalau kita baca panjang. Jadi sedang-sedanglah. Di masjid ini antara yang terbaik imam-imam alhamdulillah tak jadi isu di situ. Wallahu alam bisawab. Sebelum kita masuk ke rukun yang ke-11, rukun yang ke-12 iaitu assalam, iaitu bagi salam. Ada soalan tak berkaitan dengan yang lepas-lepas? Silakan. Tadi dah saya sebut tadi. Kataan Sayyidina tadi, maknanya bagi pandangan saya tak salah. Tuan-tuan nak baca Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina kama solat ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim pun tak apa. Nak sebut Sayyidina, tak nak sebut pun tak apa. Dia tak salah. Cuma sebab saya sebut awal tadi, bagi pandangan peribadi saya, sebab dalam hadis tidak menambah perkataan Sayyidina, maka lebih elok tak payahlah sebut Sayyidina dalam solat, tapi kita boleh sebutnya selepas daripada luar pada solat. Selawat biasa ke, maka tak jadi masalah. Kalau tuan nak baca juga dalam solat, sebab saya dah buat lama, silakan. Tak jadi masalah. Saya sebut yang terbaik berdasar pada nas-nas yang dinyatakan tadi. Okay. Lagi? Dah. Esei ke objektif? Okay. Tak sempat, Tok Iman nak ambil tahiyat, Imam bagi salam. Imam bagi salam dah. Wajib kena habiskan. Wajib kena habiskan. Melainkan dia mari lambat. Mari lambat contoh. Dia mari lambat. Katakanlah imam duduk tahiyat akhir. Jadi dia pun mari-mari imam tu duduk baca, dia pun akan takbir sebab dia masbuk. Allahu Akbar. Dia baca at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut tayyibatullah. Imam assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tak perlu habiskan tasyahud tadi, tu bangkit tambah untuk rakaat berikutnya. Tapi kalau untuk orang tu muafik, bukan munafik, muafik. Mana orang yang berserta dengan imam tadi, wajib habisi tahiyat dia tadi. Wajib habisi. Dia tak boleh. Mana tinggal separuh tak boleh. Okay. Lagi? Tak apa. Orang lain tak tanya orang sama pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau kita dalam keadaan solat sunat, tiba-tiba Bilal dah iqamat. Mana lebih baik kita pergi akad takbir sekali dengan Pak Imam ke ataupun kita sudahi dengan solat kita tadi. Mana lebih baik? Jadi tengok keadaan solat kita. Kalau solat kita tu 2 rakaat, baru rakaat pertama, mana kita berhenti solat kita, pergi kepada semayang. Tapi kalau kita dah tahiyat akhir dah nak habisi, sudahkan tahiyat akhir kita, baru tersambung. Cuma soalan tanya, bagaimana kita nak habisi? Contohnya kita kata, kita bangun rakaat kedua untuk solat qabliyah zuhur, bila dah qamat. Kita memang lambat dah tu. Lambat dah. Jadi nak habisi macam setengah kata, kita kena bagi salam sambil berdiri. Assalamualaikum, Assalamualaikum, kerja Pak Imam. Setengah kata pergi begitu je. Jadi kalau tanya saya, salam ni adalah untuk kita habiskan solat kita dengan sempurna. Tu solat tak sempurna, buat apa bagi salam sambil berdiri pula? Tak payah. Jadi kita tahu dah kita tak sempat, kita berhenti solat dia. Pergi begitu. Adakah perlu niat ke apa? Ya Allah ni, sahaja aku berhenti solat aku di tengah-tengah jalan kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Berhenti je begitu. Sebabnya, tak acil lah. Kita lambat. Kita tak dapat 2 rakaat tu. Siapa suruh mari lambat? Nak semayang 4 ke, nak semayang 8 ke, 12 ke, mari awal. Okay, lagi? Silakan. Tak ada. Kita masuk kepada, okay.
baik. Bagus. Soalan yang baik. Kita maklum bahawa tahiyat akhir, sebagaimana saya sebut tadi, dia ada selawat, dia ada doa dan sebagainya. Contohnya orang tu dalam keadaan masbuk. Tahiyat akhir imam tu adalah tahiyat kedua dia. Contohnya, dia rakaat kedua, imam rakaat keempat. Dia sudah tentu dia baca tahiyat kedua. Kawan tu baca tahiyat keempat, tahiyat akhir. Jadi disebabkan imam tu baca panjang, kita dalam tahiyat awal, saya sebut tadi, hak paling ringkas sampai syahadah saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setakat tu. Dapat pahala sunat, Allahumma salli ala Muhammad. Setakat tu je. Jadi disebabkan imam tu baca lama, dia tahiyat akhir, kita tahiyat awal, kita baca juga wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana tahiyat akhir tadi. Boleh tak? Boleh, tapi dapat makruh. Sebab kita tahiyat awal. Tetap begitu juga, mesti kena baca di mana kedudukan kita ketika itu. Cantik soalan tu, jarang orang tanya. Lagi? Kita pergi. Kita masuk ke rukun yang ke-12. Yang sana mazhab mana? Mazhab mana ni? Ada perhatian tak tadi? Okay. Nak pakai mana? Pakai yang ni. Yang ni. Okey, kita masuk ke rukun yang ke-12. Jadi insya-Allah rukun ke-12 ni kita akan bincang detail pula untuk ke next nanti. Tapi saya beritahu, di segi salam ini, kita maklum bahawa salam ini adalah rukun yang ke-12 yang wajib dibuat dua serentak. Saya sebut tadi di dalam rukun solat dia pecah pada 3. Rukun qalbi, niat, rukun fi'li, rukuk, sujud dan sebagainya, rukun qauli, tasyahud dan juga takbiratul ihram dan seumpamanya. Tapi dalam bab salam ini, kita terpaksa kena buat dua perkara sekaligus. Tapi kita tak boleh challenge tasyahud lagi. Sebab tasyahud ni ada 3 rukun sekaligus. Rukun yang pertama, duduk nak baca tasyahud akhir. Rukun yang kedua, baca tasyahud akhir. Rukun yang ketiga, baca selawat. 3 sekaligus. Tapi untuk yang salam ni juga ada 2 rukun sekaligus. Rukun yang pertama adalah kita bergerakkan muka kita pergi ke kanan, pergi ke kiri. Dan rukun qauli pula adalah lafaz Assalamualaikum. Jadi ini juga masalah yang sama. Takbiratul ihram masalah yang sama. Baca Fatihah masalah sama. Bagi salam masalah sama. Kebanyakannya makmum ni dia tak serius dalam bab ni, dia tak buat betul-betul. Dia hanya lafaz di hati, bukan di mulut. Sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi itu adalah merupakan rukun qauli. Wajib dilafazkan dengan jelas. Wajib, bukan sunat, wajib. Cuma timbul isu di sini adalah di segi lafaznya. Jadi lafaz tasyahud salam ini yang paling ringkas sekali adalah Assalamualaikum. Tu paling ringkas sekali. Tapi kebanyakan dalam kitab fiqh kata, seelok-eloknya kita baca Assalamualaikum warahmatullah. Itu seelok-eloknya. Berdasarkan pada hadis dan banyak tempat-tempat yang lain. Tetapi tidak salah kalau kita nak pergi jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh ke tak? Boleh. Tak jadi masalah. Tapi di dalam kitab fiqh, kebanyakannya setakat Assalamualaikum warahmatullah. Setakat tu saja. Jadi maknanya kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita masuk pada minggu yang berikutnya. Jadi pada minggu yang bulan depan lah. Mengenai salam, insyaAllah kita akan bincang secara detail. Dan saya galakkan kepada jemaah supaya bawa soalan-soalan tertentu dapat kita kongsikan sama-sama. Yang boleh saya jawab. Tak boleh jawab, kita tangguh pada minggu-minggu yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wat-tayri wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmanir rahimin. Allahumma nawwirna min nurika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabi zal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asril insana fi khusr min salihat wa tawassaw bil hasbi sab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ولا حول ولا حول. اللهم